亲爱的姐妹们，平安！非常感谢神，我们可以在网上见面。Selamat pagi, saudara sekalian. Mengucap syukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa lagi di online ini. 让我们用一首诗歌来开始今天的聚会。Mari kita angkat satu puji-pujian untuk memulai persekutuan kita pada pagi hari ini. 我们来唱一首诗歌，这一生最美的祝福。Puji-pujian, berkat terindah di dalam hidupku。这一生最美的祝福是什么呢？就是能够认识我们的救赎主耶稣基督。Berkat yang terindah di dalam hidup ini, berkat apa? Yaitu semasa kita masih hidup di dalam dunia ini, kita bisa kenal kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat dan penebus dosa kita. Berkat terindah dalam hidupku. "在无数的岁月里，我用星星画出你，你的恩典用真心让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。在无数的岁月里，我用星星画出你。你的恩典如晨星，让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你。你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。Kami bersyukur berterima kasih untuk waktu membaca dan merenungkan firman-Mu pagi ini. 谢谢天父给我们机会来阅读、思考你的话。Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, 求你向我们说话， karena kami siap mendengar Tuhan berbicara. 我们静听。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berserah. 祷告奉耶稣基督的名交托，阿门。 Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. 各位平安， Sekali lagi senang bisa bertemu dengan ibu-ibu pada pagi hari ini. 很高兴再次跟姐妹们见面。 Dan secara khusus bersyukur berterima kasih untuk kesempatan diberikan menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. 谢谢神给我机会，今天传达神的信息。 Saya mengajak kita untuk melihat dua bagian Alkitab kita. 我们来看两处的经文。 Yang pertama dari Matius pasal 5. 第一个呢，就是在马太福音第5章。 Matius pasal 5 ayat yang kelima. 马太福音第5章第5节。 Matius pasal 5 ayat yang kelima. 马太5章5节。
Jika sudah mendapatkannya, kita baca bersama-sama di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. 中文、英文一起来念。 Ya, 1, 2, 3 ya. 温柔的 Berbahagialah 人有 orang 福 yang 了， lemah lembut, 因为他们 karena 必 mereka 承受地 akan 土。 memiliki bumi. Sekali lagi. 再来，温柔的人 Berbahagialah 是 orang 有 yang 福 lemah 的， lembut, karena 因为 mereka 他们必承 akan 受地 memiliki 土。 bumi. Nah, satu bagian lagi adalah Mazmur 37 yang sudah kita baca tadi. 第二段的圣经就是刚才我们用琴的方式来念的， Nah, karena kita sudah membacanya tadi 2 kali, 我们已经读了2遍。 sekarang kita tidak akan membaca secara keseluruhan, tetapi kita akan membaca ayat yang ke-11 yang dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 5 yang sudah kita baca 我 tadi. 们刚才已经念了，所以今天呢，我单单挑第11节，就是刚才马太福音5章5节，耶稣所摘录的。 Nah, sekarang kita baca bersama-sama Mazmur 37 ayat 11. 1, 2, 3 ya. 但 Tetapi 谦卑人 orang-orang 必承 yang 受地 rendah 土， hati akan 以 mewarisi 丰盛 negeri 的平安 dan 为 bergembira 乐。 karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 神所爱的姊妹们， Nah, di awal khotbah ini saya ingin kita melihat satu tayangan video yang ada di layar kita pada saat ini. 我让大家先看这个视频。 Nah, di dalam ibadah kebaktian umum yang lalu, Museneti juga pernah menayangkan video yang hampir serupa. 我讲到的时候，曾经也放这个类似的这个视频。 Nah, saudara-saudara, video ini menggambarkan apa yang kita sebut dengan hukum rimba. 那么这个视频呢，就是讲到一个报应， Atau di dalam bahasa kerennya adalah survival of the fittest. 我们能够继续的这个存在的事实。 Siapa yang kuat, dia yang menang. 谁强大，他就胜利； Siapa yang kuat, dia yang bertahan. 谁强大，他就能够坚持下去。 Saudara-saudara, inilah hukum yang berlaku di dalam dunia ini. 这是世界的法律， Inilah realita hidup yang kita lihat dan kita alami di dalam kehidupan kita 这是 sehari-hari. 我们生活中我们所面对的。 Orang kecil tidak akan pernah menang melawan orang yang besar. 弱子总是输给强子， Orang biasa tidak akan pernah menang melawan penguasa. 平民总是不能够跟掌权的来对立。 Dan pemodal kecil selalu pasti akan ditelan oleh pemodal yang besar. 小资本的一定被大资本的吞噬。 Nah, oleh sebab itu di tengah-tengah kehidupan yang keras seperti ini, 所以在这个很艰难的这个生活里边， di mana dunia didominasi oleh orang-orang yang kuat, 世界总是被那些有势力的人所掌握。 di mana prinsip hukum rimba atau siapa yang kuat, dia yang menang berlaku. 这个世界的法律就是说，谁强大谁就生存。 Berbicara mengenai kelemah lembutan sepertinya adalah sebuah keputusasaan. 在这样很推崇暴力强大的，要讲温柔，好像是不太适合吧？ Berbicara tentang kelemah lembutan nampaknya seperti sebuah kebodohan. 我们讲温柔，好像是很愚昧的。 Berbicara tentang kelemah lembutan nampaknya tidak berguna bagi kebanyakan orang di dalam dunia ini. 讲温柔对世界的人来说，好像是没有用。 Tetapi Alkitab justru memberitahukan kepada kita apa yang sebaliknya. 但是圣经就是告诉我们，跟世界相反的。 Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 5 yang kita baca tadi berkata, 刚才耶稣基督在马太5章5节所说的， Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka yang akan memiliki bumi. 耶稣说温柔的人有福了，因为他们必承受地土。 Dan pemazmur berkata di dalam Mazmur 37 ayat 11,
Orang-orang yang rendah hati, terjemahan bahasa Indonesia, sebenarnya adalah orang-orang yang lemah lembut, akan mewarisi negeri dan akan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. 诗篇37篇第11节，谦卑的人就是温柔的人必承受地土，以丰盛的平安为乐。 Saudara-saudara, ini adalah hal yang luar biasa. 这是一个很特别的一个世代， Ini yang disebut dengan rahasia dan paradoks dari hikmat Allah. 这就是神这个相对性的一个教导。 Yaitu orang-orang yang berbahagia dan yang akan mewarisi bumi, 幸福的人，承受地土的人， bukanlah orang-orang yang kuat dan berkuasa seperti di dalam pandangan dunia ini. 承受地土的不是像世界所说的强人就得着地土，不是这样。 Tetapi adalah orang-orang yang lemah lembut di hadapan Allah. 承受地土的，那是在神面前温柔的人。 Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kelemah lembutan adalah kunci bagi orang percaya untuk mewarisi bumi dan menikmati kesejahteraan atau berkat-berkat Allah yang berlimpah-limpah. 承受地土的人的秘诀，就是要在神的面前温柔谦卑。 Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksudkan oleh Alkitab dengan lemah lembut, atau apa artinya lemah lembut? 温柔到底是什么意思呢？ Saudara-saudara, lemah lembut itu tidak sama dengan ketidakberdayaan atau kelemahan. 温柔不是无奈， Lemah lembut di dalam Alkitab 在圣经里面，温柔 itu menggambarkan hidup yang dikendalikan atau dikontrol sepenuhnya oleh Allah. 在圣经里面讲温柔呢，就是被神所掌握的一个生活。 Jadi ini yang harus kita mengerti, ini yang harus kita pahami. 这是我们应该明白的。 Bahwa kelemah lembutan itu tidak sama dengan kelemahan atau ketidakberdayaan. 温柔不是懦弱， Tetapi lemah lembut itu berbicara tentang hidup yang dikontrol, hidup yang dikendalikan sepenuhnya oleh Allah. 温柔就是一个由神所带领掌管的生活。 Nah, karena itu komentator Alkitab Matthew Henry tepat ketika mendefinisikan tentang lemah lembut. 这个解经家亨利马太怎么解释这个温柔呢？ Dia berkata orang yang lemah lembut adalah mereka yang dengan tenang menundukkan diri di hadapan Allah. 这个温柔的人呢，就是很安静的低头降服在神的面前。 Dan kepada firman-Nya 温柔的人也是降服在神的话语上， serta mengikuti arahannya dan menaati rancangannya. 并且这个顺服照做圣经所说的去做，这就是温柔。 Dan komentator Alkitab yang lain Warren Wiersbe berkata, Wiersbe 说， kelemah lembutan tidak berarti kelemahan. 温柔不是软弱， Itu berarti kekuatan di bawah kendali iman. 温柔是在一个心性的范围里面能够有节制。 Jadi sekali lagi ini semua menunjukkan kepada kita bahwa kelemah lembutan itu tidak sama artinya dengan kelemahan atau ketidakberdayaan. 再说，温柔不是懦弱，不是无奈， Tetapi berbicara tentang hidup yang ditaklukkan, hidup yang dikendalikan, hidup yang dikontrol sepenuhnya oleh Allah. 温柔就是神所管理的生命。 Nah, ilustrasi yang paling sederhana untuk kita mengerti tentang kelemah lembutan adalah ilustrasi tentang seekor kuda. 温柔，我们用一个比喻，就是讲到一匹马。 Saudara-saudara, kita tahu bahwa kuda itu adalah binatang yang memiliki ukuran dan kekuatan yang begitu besar. 马体格很大，也很有力。 Saudara tahu bahwa kekuatan kuda itu kurang lebih 10 kali kekuatan manusia.
你知道吗？马的力量大概就是人力量的10倍。 Jadi kuda itu 10 kali lebih kuat dari kita, dari manusia. 马比人更强10倍。 Tetapi kuda yang sudah dijinakkan dan dilatih, 但是已经被驯服的马， kuda itu dapat diarahkan, 能够被人去引导， dapat dipacu, 能够给人家去使用， dapat disuruh untuk melompat, 能够给人去教他要跳， dapat diarahkan untuk berjingkrak-jingkrak, 人能够使马蹦蹦跳跳， atau berdiri tegak sesuai arahan dari penunggangnya. 或者是说骑马的人要叫他站立，他就站立。 Saudara-saudara, ini tidak berarti bahwa kuda itu tidak memiliki kekuatan. 那么马这样驯服，不是说他就没有力量， Kuda itu tetaplah kuda yang perkasa, kuda yang kuat. 马就是强大的马。 Namun kekuatan dan keperkasaannya sudah berada di bawah kontrol penunggangnya. 可是这个强而有力的马呢的力量是被管理、被控制的。 Nah, saudara-saudara, inilah konsep Alkitab mengenai kelemah lembutan. 这就是圣经所说的温柔。 Hidup kita yang dulu liar, 我们以前的生活是很野的， hidup kita yang dulu tidak terkendali, 从前是不受控制的， hidup kita yang dulu beringas sebelum kita mengenal Allah. 从前没有认识神，都是很凶的。 Tetapi setelah kita mengenal dan percaya kepada Allah, 但是我们认识神以后， kita menaklukkan diri kita di bawah pengendalian dan kontrol Allah sepenuhnya. 我们让自己降服在神的面前， Kita hidup bukan lagi dengan kuat dan gagah kita, 我们不再靠自己的力量生活， tetapi oleh kekuatan roh Allah yang ada di dalam kita. 乃是靠着在我们里面神的力量而生活。 Nah, oleh sebab itu Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. 加拉太书5章22、23节说， Kelemah lembutan itu merupakan salah satu rasa dalam tanda kutip di dalam buah roh yang ada di dalam diri orang percaya. 这个温柔呢，就是圣灵所结的果子，也是在人心中的一个果子。 Nah, kita tahu buah roh itu satu, 圣灵的果子 tetapi ada 9 rasa. 一个，但是有9种 Nah, 味道 salah， satu rasa adalah 其中这一 kelemah 个味道就是 lembutan. 温柔。 Nah, oleh sebab itulah Alkitab tidak menggambarkan kelemah lembutan sebagai satu kelemahan. 再次说，圣经从来没有说温柔是懦弱， Tetapi sebaliknya sebagai satu kekuatan dan kuasa bagi orang percaya untuk memiliki bumi. 相反的，温柔就是一个力量，让他能够承受地土。 Satu kekuatan dan kuasa bagi orang percaya untuk menjadi pemenang di hadapan Allah di dalam dunia yang berdosa 这 ini. 个温柔呢，能够使一个属神的人呢，在这个世界能够得胜。 Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Wanti. apakah karakteristik atau ciri hidup seorang murid yang lemah lembut yang memiliki bumi itu? 我们今天要思想的一个温柔的人，温柔的这个门徒的生活到底是怎么样子的？ Nah, yang pertama, orang yang lemah lembut adalah orang yang dapat mengendalikan amarahnya. 温柔的人就是能够控制自己的愤怒。 Nah, jadi orang yang lemah lembut itu karakteristik atau cirinya yang pertama adalah dapat mengendalikan amarahnya. 温柔的人的生活，第一个就是能够控制自己的愤怒。 Kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai ayat yang kedua, lalu ayat 7b sampai ayat yang ke-8. 第1到第2、第7到第8就说明这一点。 Saudara-saudara, kalau kita membaca Mazmur 37, 我们读诗篇37篇的时候， Mazmur ini adalah satu Mazmur yang unik.
这是一个很特别的一个诗 Nah, di 篇。 dalam Mazmur ini, pemazmur mengkontraskan kehidupan orang benar atau kehidupan orang percaya dengan orang fasik, orang yang tidak percaya. 这个诗篇37篇把义人跟恶人相反的生活描述出来。 Nah, di dalam Mazmur ini kita bisa melihat bahwa kehidupan orang benar itu digambarkan sepertinya kurang berhasil dan kehidupan orang fasik itu lebih berhasil. 这个诗篇37篇给我们看见，温柔的人好像是失败的，强壮的人、很凶的人好像是得胜的。 Tetapi juga di dalam Mazmur ini kita bisa melihat bahwa endingnya, pada akhirnya orang benar itu akan bergembira karena berkat Allah yang berlimpah-limpah. Sebaliknya orang fasik akan dibinasakan oleh Allah. 但是我们看见诗篇37篇的最后，就给我们看见说，软弱的好像是软弱，可是温柔的人倒是得胜，恶人反而失败。 Nah, tetapi pertanyaannya adalah siapakah orang benar yang dimaksudkan oleh Alkitab khususnya di dalam Mazmur 37 ini? 那问题是说，这个义人特别是在37篇，这个义人到底是谁呢？ Saudara-saudara, Alkitab di dalam ayat 11 menggambarkan orang benar atau orang percaya itu sebagai orang yang lemah lembut. 这个所谓的义人呢，在第11节告诉我们，义人就是谦卑温柔的人。 Sekali lagi Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai rendah hati, tetapi yang lebih tepat diterjemahkan orang yang lemah lembut. 所以这个温柔的人呢，在第11节就是谦卑，其实就是温柔的人。 Nah, jadi Alkitab menggambarkan orang benar itu sebagai orang yang lemah lembut. 圣经说，这个谦卑的人就是温柔的人。 Nah, artinya kelemah lembutan itu adalah salah satu dari karakteristik atau ciri hidup dari orang benar. 一个义人的生活就是温柔。 Dan hal inilah yang dipertegas oleh Tuhan Yesus ketika mengutip Mazmur 37 ayat 11 ini di dalam Matius pasal 5 ayat 5 yang kita baca tadi. 这就是诗篇37篇第11节，就是耶稣在马太福音5章5节所摘录的。 Nah, kita tahu bahwa Matius pasal 5 ayat 5 ini 马太福音5章5节 merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit yang dimulai dari Matius pasal 5 berakhir di dalam Matius pasal 7. 这个马太福音5章5节是耶稣登山宝训讲道里面的其中的一点。 Saudara-saudara, di dalam bagian ini atau di khotbah di bukit ini 在耶稣登山宝训的讲道， Tuhan Yesus berbicara tentang etika atau cara hidup orang-orang percaya di dalam kerajaan Allah. 登山宝训马太5章到7章是讲到信徒在世界的生活。 Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus berbicara tentang karakter orang percaya atau murid-murid Kristus di dalam kerajaan Allah yang salah satunya adalah lemah lembut. 登山宝训就是讲到神的子民在地上的生活，其中之一就是温柔。 Nah, jadi khotbah di bukit Matius pasal 5 sampai pasal 7 ini 马太5章到7章登山宝训 bukan sesuatu yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan keselamatan, bukan. 注意，执行马太福音5章到7章登山宝训，不是为了要上天堂才做的。 Nah, tetapi sebagai satu tanda atau bukti buah dari keselamatan yang sudah kita miliki. 这个登山宝训讲到信徒在地上道德的生活，不是为了要上天堂，乃是一个得救的人、被称义的人的一个证明。 Salah satu karakter dari orang-orang yang diselamatkan adalah memiliki kelemah lembutan. 一个得救的人、被称为义的人的其中之一的性格就是温柔。
memiliki hidup yang ditaklukkan, hidup yang dikontrol sepenuhnya oleh Allah. 过着一个被神管理的一个生活。 Dan di dalam Mazmur 37 ini, 诗篇37篇 kepada orang benar, yaitu orang yang lemah lembut itu, 讲到那些温柔的人， Alkitab berulang kali mengingatkan tentang amarah. 圣经常常重复又再重复的讲， Di dalam ayat 1 dikatakan jangan marah. 在第37节说不要为作恶的 Ayat 心怀不 7b 平。 diulangi sekali lagi, jangan marah. 第7节说不要发怒。 Lalu di dalam ayat 8 3 kali dikatakan, yang pertama berhentilah marah. 第8节3次说，第一要止住你的愤怒， Lalu dikatakan tinggalkan panas hati itu. 你不要为此而作恶。 Dan sekali lagi, jangan marah. 再次说不要发怒。 Saudara-saudara, di dalam konteks ini, 在这个文脉里面， peringatan jangan marah 提醒我们不要发怒， bukan hanya di dalam hubungannya dengan keberhasilan orang fasik, karena mereka akan dibinasakan oleh Allah. 这个不要发怒，就是不是单单说哦，你看见一个作恶的人发大你就发怒，不是单单这个， Tetapi juga menjadi satu pengingat bahwa amarah yang tidak terkendali hanya akan membawa orang percaya kepada kejahatan. 不要发怒，因为发怒能够使我们作恶。 Itu yang dikatakan di dalam ayat 8 bagian B. 这就是第8节所说的。 Dan juga sekaligus peringatan jangan marah ini 也提醒我们不要生气发怒， menunjukkan atau tidak menunjukkan karakteristik atau ciri hidup orang benar atau orang percaya yang lemah lembut. 这个提醒我们这个温柔的人不要发怒。 Jadi pemazmur mengingatkan orang benar yang lemah lembut itu 写诗的人提醒温柔的人， supaya jangan marah. 止住你的怒气。 Itu bukan saja satu pengingat bahwa orang-orang fasik itu pada satu waktu nanti akan dibinasakan oleh Allah. 这个提醒我们作恶的人有一天要被神消灭， Tetapi juga kemarahan yang tidak dikontrol, yang tidak dikendalikan, itu hanya akan membawa orang benar, membawa orang percaya kepada kejahatan. 不受控制的发怒会叫一个义人作恶犯罪。 Dan sekaligus kemarahan itu tidak menunjukkan karakteristik atau ciri hidup dari orang benar, orang percaya yang lemah lembut. 因为发怒是跟这个温柔的人是不配合的。 Nah, sekarang pertanyaannya, apa artinya jangan marah? 现在问题说，什么意思？不要发怒是什么意思呢？ Nah, jangan marah itu tidak berarti atau tidak sama dengan tidak boleh marah. 不发怒，并不是说不可以生气。 Nah, saudara-saudara, kita harus tahu bahwa marah itu adalah salah satu emosi yang dianugerahkan oleh Allah di dalam diri manusia. 人能够发怒，也是神给人的一个情操。 Yang jika ditangani dan dikelola dengan sehat, dengan baik, akan sangat berguna. 这个生气的这个感情啊，如果你能够控制得好，是很好的。 Jadi jangan marah tidak sama artinya dengan tidak boleh marah. 不要生气，并不是说不可以生气。 Kemarahan itu merupakan satu anugerah Allah di dalam diri kita. Kalau kita kelola dengan baik, kelola dengan sehat, akan sangat berguna di dalam hidup kita. 能够管理好我们怎么样用这个生气，那是好的。 Dan saudara-saudara, kata marah di dalam Alkitab itu artinya membakar. 这个生气就是你焚烧。 Jadi amarah itu seperti api. 人生气的时候好像火， Jika digunakan dengan baik, akan sangat berguna.
火你用得好有用， Tetapi jika tidak diawasi dan dikendalikan dengan baik, maka dia akan membakar dan menghanguskan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. 可是这个火如果你管不好的话呢，能够毁灭所有的。 Nah, saya percaya kita semua ibu-ibu yang ada di tempat ini hari-hari waktu kita masak di rumah pasti pakai api. 我相信我们姐妹们在家里面煮东西的时候，一定是要用火的。 Kalau nggak ada api kita nggak bisa masak. 没有火不能够煮东西。 Jadi api itu adalah sesuatu yang berguna ketika kita gunakan dengan baik, dengan benar. 所以火是很有用的。假如我们用得 Tetapi 正， kalau tidak digunakan dengan baik, tidak dikendalikan dengan benar, 可是这个火用得不得当的时候， maka api itu bisa membakar seisi rumah kita, 这个有用的火呢会毁灭 bahkan 我们整个 membakar 整个 segala 家， sesuatu yang bisa dimakan oleh api itu. 会毁灭所有它能够焚烧的东西。 Nah, saudara-saudara, demikian juga amarah yang tidak dapat dikendalikan. 同样，一个不受控制的怒气， Bukan saja akan merusak diri kita, 不但毁坏我们自己本身， tetapi juga akan merusak orang-orang di sekitar kita, 也毁坏我们周围的人， termasuk juga orang-orang yang kita kasihi. 包括我们所爱的人也被我们毁坏。 Nah, karenanya Alkitab di dalam ayat 8 bagian B mengatakan bahwa amarah yang tidak dikendalikan itu akan membawa kepada kejahatan. 所以呢，不受控制的怒气会带来什么呢？会带来一个作恶。 Nah, oleh sebab itu ketika Alkitab berbicara jangan marah, 所以当圣经说不可以发怒的时候， itu berbicara mengenai bagaimana orang percaya atau orang benar mengendalikan atau mengontrol amarahnya. 所以在这里所讲的就是我们一人信主的人怎么样来管理我们的怒气。 Saudara-saudara, orang yang lemah lembut, 一个温柔的人， orang yang hidupnya dikontrol dan dikendalikan oleh Allah, 一个被神所管理的人， adalah orang yang dapat mengendalikan amarahnya. 被神所管理的人，他也能够管理他的怒气。 Nah, oleh karena itu filosof Yunani Aristoteles dengan sangat baik mendefinisikan lemah lembut itu dengan kelemah lembutan itu. 希腊的哲学家阿里斯多德这样说： Nah, Aristoteles menempatkan sifat lemah lembut itu di antara dua ekstrim. 这个温柔呢是在两个极端之间， Nah, ekstrim yang pertama adalah marah yang berlebihan. 一个极端就是太过的发怒， Nah, sedangkan ekstrim yang kedua adalah tidak pernah marah sama sekali. 另外的一个极端是完全不会生气。 Nah, jadi lemah lembut itu ada di tengah-tengah dua ekstrim ini. 所以温柔呢是在两个极端之间， Nah, ini artinya orang yang lemah lembut 意思是说， adalah orang yang marah di dalam waktu yang tepat 温柔的人就是在应当生气的时候他生气， dengan ukuran yang tepat 生气的量是很dan untuk alasan yang tepat. 是有真正的符合的原因。 Nah, karena itu komentator Alkitab Matthew Poole tepat ketika berkata, 所以马太这样说： orang lemah lembut bisa marah, 温柔的人会生气， tetapi mengendalikan amarahnya dalam ketaatan pada kehendak Allah. 但是在顺服神的旨意里面，他能够控制他的怒气。 Mereka tidak akan marah kecuali ada alasan untuk marah. 他们不会生气，除非有真正的理由。 Dan ketika mereka marah, tidak akan berbuat dosa. 当他们生气的时候，并不犯罪。 Nah, jadi sekali lagi ketika kita berbicara tentang orang yang lemah lembut, 所以，当我们讲温柔的人， ciri atau karakteristiknya yang pertama adalah orang yang dapat mengendalikan amarahnya. 温柔其中第一个这个特征就是他能够管理，他能够控制他的情感。 Dan di dalam hal ini kita bisa belajar dari contoh, dari teladan Tuhan kita Yesus Kristus. 那么，我们可以从耶稣基督身上学习这一点。
Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 11 ayat 29, 如果我们读马太福音第11章29节， Tuhan Yesus pernah berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. 也是说你要学我的样式，因为我是温柔谦卑的。 Tetapi kalau kita membaca selanjutnya di dalam Matius 21 ayat 12 sampai 13, 但是当我们继续读马太福音第21章的时候， Alkitab juga menceritakan kepada kita bagaimana Yesus pernah begitu sangat marah ketika orang-orang berjual beli di Bait Allah. 我们在第21章看见耶稣是那样的生气发怒，看见做买卖的人在圣殿里面搞乱。 Yesus menunggang balikan meja penukar uang 耶稣把那个兑换银钱的人的作者呢推翻， dan bangku-bangku pedagang merpati yang ada di Bait Allah. 那些买卖鸽子的人呢的凳子，耶稣给他也是踢掉。 Jadi sekalipun Yesus sendiri berkata, belajarlah kepadaku, aku ini lemah lembut. 耶稣虽然说我是柔和谦卑的， Tetapi juga Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana Yesus juga pernah sangat marah di dalam Matius 21 ayat 12 sampai ayat 13 itu. 同时耶稣圣经也给我们看见，在马太21章，耶稣是那样的发怒生气。 Nah, dari Yesus kita bisa belajar gambaran yang sempurna dari yang namanya kelemah lembutan. 所以从耶稣身上，我们就可以看见学习什么叫做温柔。 Marah pada waktu yang tepat 在应该生气的时候，他生气； dengan ukuran yang tepat 生气有一定的量，没有太过， dan alasan yang tepat. 而且有适度的理由生气。 Saudara-saudara, orang lemah lembut adalah orang bijaksana yang dapat mengendalikan amarahnya. 温柔的人是一个智慧的人，他能够控制他的情感。 Nah, Alkitab di dalam Amsal 29 ayat 11 berkata, 箴言29章第11节。 orang bodoh melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijaksana mengendalikannya. 箴言告诉我们说，这个愚昧的人呢，就发尽他的怒气；可是智慧的人能够忍入场。 Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan aplikasi bagi kita sekalian. 那我们怎么样应用呢？ Bagaimana tabiat marah kita hari ini? 今天我们发怒的脾气怎样？ Ayo saya kasih waktu untuk berpikir 5 detik. 5秒钟想一想， Nah, bagaimana tabiat marah kita hari ini? 今天我们的发怒的情况如何？ Apakah kita adalah orang yang dapat mengendalikan amarah, atau sebaliknya orang yang suka melepaskan dan melampiaskan amarah kita kepada orang lain? 我们怎么样能够控制，还是尽情的发泄？ Nah, waktu kita berbicara relasi kita dengan orang lain, 当我们讲跟别人的关系的时候， kita yang masih memiliki pasangan sebagai suami istri misalnya, 你还有配偶的人， atau sebagai orang tua anak, 或者是你可能是孩子们的母亲， mertua menantu. 或者是你是婆婆，你是媳妇儿。 Nah, bagaimana kita mengendalikan amarah kita? 我们怎么控制管理我们的生气呢？ Nah, ataukah kita adalah orang yang suka melampiaskan amarah kita kepada pasangan, kepada anak-anak, orang tua, menantu atau mertua kita ketika kita marah? 我们是不是一个把我们的怒气发泄在别人身上的呢？在我们的家人呢？ Nah, sebagai nyonya, sebagai pimpinan, sebagai bos, 身为一个你是主人呢、你是家庭的主母啊， nah, apakah kita pimpinan atau bos yang dapat mengendalikan amarah? 你是一个能够控制你的怒气的这个主人吗？ Atau justru sebaliknya sering melampiaskan amarah kita kepada bawahan kita? 或者是说我们随便发怒对我们的下司， Suka melampiaskan amarah kita kepada pembantu kita?
常常对我们的佣人发怒， suka melampiaskan amarah kita kepada supir kita dan lain sebagainya. 或者对我们的司机乱发脾气。 Nah, kita juga sebagai pemimpin atau pelayan Tuhan, 我们服侍神的人， apakah kita adalah orang yang dapat mengendalikan amarah dengan baik? 能够控制我们的怒气， Atau sebaliknya orang yang suka meledakkan amarah kita kepada rekan-rekan pelayanan kita yang ada di gereja? 或者是喜欢跟我们的同工发怒、爆发、发泄。 Nah, ini semua perlu kita pikirkan dengan baik. 我们需要好好的思想， Perlu kita renungkan dengan mendalam. 需要很深入的思想， Bagaimana tabiat marah kita? 我们的脾气 Apakah 如 kita 何？ orang yang dapat mengendalikan amarah atau sebaliknya orang yang suka melampiaskan amarah kita kepada orang lain? 我们能够管理自己呢，还是发泄我们的愤怒呢？ Dan jika hari ini kita sedang bergumul dengan amarah yang tidak dapat dikendalikan, 如果今天我们在为做一个不能够控制的事情挣扎的话， sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, 身为神的仆人， di dalam otoritas firman Allah, 在神的权柄之下， dengan rendah hati izinkan saya untuk menantang kita semua untuk bertobat. 我很谦卑的提醒你要悔改， Amarah yang tidak dapat dikendalikan 因为不受控制的愤怒 akan menghancurkan hidup kita, 要毁坏你自己， akan menghancurkan keluarga kita, 要毁坏你的家， mungkin juga termasuk orang-orang yang kita kasih. 也毁坏你所爱的人。 Nah, karena itu Yakobus pasal 1 ayat 20 Alkitab mengingatkan, 所以雅各书1章21节那里说， amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. 人的愤怒并不成就神的义。 Nah, oleh sebab itu, 为此， taklukkan diri kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang lemah lembut itu. 你我要降服在温柔的耶稣基督的面前， Yang terlebih dahulu menaklukkan diri sepenuhnya kepada kehendak Bapaknya, bahkan sampai mati di atas kayu salib demi kita. 我们要低头，要顺服在神的面前，在父，在耶稣基督的面前， Hanya di dalam Yesus yang mati dan bangkit, 只有在那为我们死而复活的耶稣， yang telah mengalahkan kuasa dosa, 耶稣败坏了罪恶， kita dimungkinkan dan dimampukan untuk hidup lemah lembut seperti Dia. 这位耶稣给我们力量来过一个温柔的生活，像他一样。 Taklukkanlah diri kita sepenuhnya pada pimpinan Roh Kudus, 让我们自己100%的低头在神灵的 serta 面前， mintalah pertolongan Roh Kudus untuk mengubah kita 要求圣灵帮助改变， menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut. 让我们每一个人都成为一个温柔的人。 Nah, orang yang lemah lembut yang akan memiliki bumi adalah orang yang dapat mengendalikan amarahnya. 温柔的人能够承受地土，他能够控制他的情绪。 Nah, inilah ciri atau karakteristik pertama orang yang lemah lembut adalah orang yang dapat mengendalikan amarahnya. 这是第一点，温柔的人能够控制管理他的怒气。 Nah, ciri atau karakteristik kedua dari orang yang lemah lembut adalah orang yang percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. 第二，温柔的人的特征就是他能够交托他自己， Percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. 他相信也把自己交托给神。 Nah, kebenaran ini yang bisa kita lihat dalam Mazmur 37 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. 诗篇37篇第3节到第6节告诉我们， Saudara, orang benar atau orang percaya adalah orang yang lemah lembut. 一个信靠主的人是一个温柔的人， Orang yang lemah lembut yaitu orang yang hidupnya dikontrol atau dikendalikan oleh Allah 温柔的人 adalah orang yang percaya dan mempercayakan dirinya kepada Allah. 温柔的人是相信神的人，也能够交托神的人。
Nah, itulah yang dikatakan oleh Alkitab di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-6. 这是在第3节到第6节所说的。 Alkitab berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. 你当依靠耶和华而行善， Diamlah di negeri dan berlakulah setia. 住在地上以他的信实为 Dan 粮， bergembiralah karena Tuhan. 又要以耶和华为乐， Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. 他就把你心里所求的赐给你。 Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. 当将你的事交托耶和华， Dan ia akan bertindak. 并依靠他，他就必成就。 Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. 他要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午。 Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada orang benar atau orang percaya, 神的话提醒我们相信的人， yaitu orang yang lemah lembut, 温柔的人， agar tidak membuang-buang energi untuk marah karena keberhasilan orang fasik. 没有浪费他的力量对那些成功的人心怀不平。 Karena pada akhirnya Allah akan membinasakan mereka. 因为最后呢，那些作恶的人、成功的人，神要毁灭他们。 Yang harus dilakukan oleh orang benar atau orang percaya adalah 信靠主的人所应该做的， percaya dan mempercayakan diri atau mempercayakan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. 信靠主的人，你应该相信他，也把自己交托给他。 Nah, oleh sebab itu kalau kita baca di dalam ayat 3 sampai ayat 6 tadi, 刚才第3节、第6节告诉我们， ada dua hal penting yang ingin ditekankan oleh pemazmur di dalam ayat 3 sampai ayat 6 itu. 第3节到第6节，作者有2点强调的， Yaitu percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. 当将你的事交托耶和华。 Nah, saudara-saudara, ini adalah dua hal yang berbeda, 这是两件事情是不一样的， tetapi tidak bisa dipisahkan. 可是不能够分开。 Percaya itu berbicara tentang iman, 相信就是讲到信心， sedangkan serahkan hidup itu berbicara tentang tindakan iman. 交托就是信心的一个行动。 Jadi kita bisa melihat perbedaannya, 所以我们可以看见它的分别， sekalipun tidak bisa dipisahkan. 纵然不能够分开。 Percaya itu berkaitan atau berkenaan dengan iman, 相信跟信心有关系， sedangkan mempercayakan diri atau mempercayakan hidup itu berkenaan dengan tindakan iman. 能够交托表明你的信心有行动。 Nah, inilah yang disebut oleh pemazmur sebagai percaya dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. 这就是37篇的作者所说的，相信他，而且交托他。 Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 姊妹们， hari ini tadi waktu kita datang di dalam persekutuan ini, 我们刚才来的时候， sebelum kita duduk di kursi yang kita duduki hari ini, 我们还没有坐在这个座位上。 nah coba saya tanya, 我要问一问， apakah ada yang ragu-ragu untuk duduk di kursi yang sedang kita duduki hari ini? 你坐的时候，你相信这个椅子吗？ Atau waktu kita datang masuk di dalam ruangan ini, 或者是你进来的时候， kita lihat salah satu kursi yang ada di dalam ruangan ini, 你看其中的一个椅子， kita yakin bahwa kursi ini kuat. 你相信这个椅子是很牢靠的， Kita percaya bahwa kursi ini dapat menopang badan kita. 你相信这个椅子能够托住你的重量， Nah, itu yang namanya percaya. 那就是相信， Itu yang namanya iman. 那就是信心。 Nah, setelah kita yakin, kita paham, kita mengerti bahwa kursi ini pasti bisa menopang badan saya, 你确信之后，相信这个椅子能够托住你， lalu kita memutuskan untuk duduk di kursi kita masing-masing saat ini, 你就决定了每个人都坐在自己的座位上了。 itu yang namanya mempercayakan diri. 你做的时候，表明你交托你自己， Itulah yang disebut dengan tindakan iman. 那就是信心这个行动，你做下。
Dan dua hal ini sangat penting untuk kita miliki sebagai orang-orang percaya. 这个基督徒这2点是很重要的。 Karena kalau kita berbicara tentang iman yang sejati, 当我们讲到真正的信心， iman itu bukan hanya berkenaan dengan pengertian, pemahaman tentang apa yang kita percaya. 这个信心呢，不是单单你了解你所信的， Nah, itu biasa yang disebut istilah teknisnya adalah notisia. 这个就是你的认知、你的知识， Pemahaman atau pengertian tentang apa yang kita percaya. 你了解你所信的。 Nah, iman juga bukan hanya berkenaan dengan penerimaan secara akal budi atau secara emosi tentang apa yang kita percaya, yang kita pahami itu. 信心不是单单你相信你所认知的， Nah, itu yang biasa disebut di dalam istilah teknisnya adalah asensus. 这个就是你的这个知识，你的这个同意。 Nah, tetapi iman juga menyangkut penyerahan diri sepenuhnya terhadap apa yang kita mengerti, apa yang kita imani itu. 这个信心也包括你相信、你交托你所相信的。 Nah, itu yang biasa disebut dengan istilah teknis fiducia. 这个就是你的信心，你的确认。 Saya kasih satu contoh sederhana bagi kita untuk mengerti 3 aspek iman yang penting ini. 一个，我给你这个信心的3个要素。 Misalnya tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. 第一，耶稣基督是我们的救主。 Yang pertama kita paham, kita mengerti bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. 第一，我们了解耶稣真正他是救主。 Siapa dia? 他是谁？ Apa yang dia kerjakan untuk kita? 他为我们做什么呢？ Kita paham, kita mengerti dengan baik. 我们明白。 Tetapi juga di dalam hati kita, kita setuju, kita sepakat secara emosi 这个明白，这里也同意， bahwa Yesus itu benar-benar adalah Tuhan dan Juru Selamat. 耶稣真正的他是救主， Dia mati bagi saya di atas Golgota untuk menggantikan saya orang yang berdosa ini. 他在各个他山上为我死，代替我。 Jadi kita setuju benar Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. 我们这里同意。 Dan yang terakhir, 最后， kita bukan saja mengerti, 不但是了解明 kita 白， bukan saja setuju secara emosi, 不单是同意， tetapi kita serahkan seluruh hidup kita kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu di 了 dalam diri kita. 解统一之后，就把自己完全交给他， Menjadikan dia Tuhan, menjadikan dia Raja atas seluruh hidup kita. 让他在我们的生命中，整个的生命中做我们的主，做我们的王， Menaklukkan diri kita sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus 让我 Tuhan 们 dan 只 Juru 有 Selamat 在 itu. 他面前我们低头。 Dan pemazmur membahasakan dan merangkumkan ketiga unsur iman yang sejati ini dengan kata percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. 这3点啊，这个诗篇37篇就用2个字：相信、交托。 Nah, jadi orang lemah lembut adalah orang yang percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. 所以，一个温柔的人，这是一个相信的人，也是一个交托的人。 Percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan itu sama artinya dengan memberi hidup untuk dikontrol atau dikendalikan oleh Tuhan sendiri. 相信交托表示什么呢？就表示把自己交给神，让神来管理我们。 Percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan adalah kunci kekuatan dan kemenangan orang yang lemah lembut. 相信交托自己是成功的秘诀之一。 Nah, karenanya di dalam ayat 6 Alkitab mengatakan Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. 这就是第6节所说的：上帝要使你的公义好像光发出来，使你的公平明如正午。
Nah, jadi ketika kita percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, 当我们全心把自己交给神的时候， maka Dia akan membela segala perkara kita dan memberi kemenangan kepada kita. 他就要为我们征战，要把胜利给我们。 Nah, oleh sebab itulah Alkitab di dalam ayat 11 berkata, orang-orang yang lemah lembut akan mewarisi negeri dan akan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. 这就是第11节所说的，但谦卑人就是温柔的人，必承受地土，以丰盛的平安为乐。 Dan itulah juga alasannya mengapa Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. 所以耶稣基督在马太福音5章5节就摘录引用这一节，温柔的人有福了，因为他们必承受地土。 Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的姊妹们， apakah hari ini kita merasa hidup kita tertekan? 你觉得你生活有压力吗？ Apa kita merasa apa yang seharusnya menjadi hak kita justru diambil, dirampas oleh orang lain? 你是不是觉得你的权利被人家剥夺了？ Apakah kita merasa diperlakukan semena-mena atau tidak adil oleh orang lain? 你是否觉得人对你不公平呢？ Alkitab berkata, 圣经说， percayalah dan percayakanlah dirimu kepada Tuhan. 你要相信，你要交托神， Dia akan membela segala perkara. 他要为你辩护。 Apakah hari ini kita sedang berada dalam pergumulan hidup yang berat? 你今天是不是在生活里面有个很重的一个挣扎？ Mungkin karena masalah di dalam keluarga, 可能是家庭里面的， mungkin masalah di dalam rumah tangga kita, 在你们的家里发生的， mungkin masalah di dalam pekerjaan atau usaha kita yang 在 sulit, 你的工作，可能在你的事业里面， mungkin berkenaan dengan kondisi ekonomi kita yang benar-benar sulit, 可能你经济真正的有困 atau 难， mungkin berkenaan dengan kondisi kesehatan diri kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang benar-benar sangat mengkhawatirkan dan lain sebagainya. 可能你的健康的状况，可能你周围的人叫你担心。 Firman Tuhan berkata, 神的话说， percayalah dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. 当将你的事交托耶和华，他必成就。 Ketika kita sepenuhnya percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan, 当我们全心相信、信托神的时候， Dia akan memberi kita kekuatan dan kemenangan. 他就会给我们力量，叫我们能够得胜。 Nah, itulah sebabnya di dalam Matius pasal 11 ayat 28 Tuhan Yesus berkata, 所以这就是耶稣基督在马太11章第28节所说的。 marilah kepada semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。 Di dalam ayat ini Tuhan Yesus memberi undangan kepada semua orang yang merasa lelah. 耶稣邀请所有心里有重担的人， Semua orang yang merasa berbeban berat, 心里负重担的人， semua orang yang menderita, 所有遭难的人， untuk datang kepada Dia. 来救他。 Sebab Dia berkata, Dia akan memberi kelegaan. 因为他说：“我就使你们得安息。” Dia akan memberi kelepasan. 他要释放我们， Dia akan memberi kemenangan. 他要给我们得胜。 Hanya ketika kita belajar dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Kristus di dalam segala keadaan, 当我们真正的相信，在所有的事上相信他、交托他的时候， kita juga bisa berkata seperti Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. 我们也可以像保罗在腓立比4章13节所说的： Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. 凡事我都可以做，那靠着你加给我力量的，凡事我都能够做。 Jadi orang yang lemah lembut yang memiliki bumi 一个谦卑承受地土的人， adalah orang yang percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya 承 kepada 受 Tuhan. 地土是相信他、交托他的人。 Ciri atau karakteristik yang ketiga dari orang yang lemah lembut yang memiliki bumi,
温柔的人第三个特征 adalah orang yang selalu menantikan Tuhan di dalam hidupnya. 就是在生活生命中等候神的人。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 7 bagian A. 这个第7节就讲到这一点， Lalu ayat 9 sampai ayat 10. 然后第9、第10也是。 Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang selalu menantikan Tuhan di dalam hidupnya. 一个温柔的人是一个等候神的人。 Di dalam ayat 7 bagian A, Alkitab berkata, berdiam dirilah 第7节说：“你当默然， atau beristirahatlah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. 要默然安静，依靠耶和华。” Lalu ayat 9 bagian B dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. 第9节，唯有等候耶和华的，必承受地土。 Jadi sekali lagi kita melihat firman Tuhan mengingatkan kepada orang benar, yaitu orang yang lemah lembut, 所以神的话提醒义人，提醒温柔的人， agar jangan marah terhadap keberhasilan orang fasik. 看见人家成功，你不要妒忌。 Karena pada akhirnya mereka akan dibinasakan oleh Allah. 那些成功但是作恶的人，最后要毁灭。 Tetapi hal yang harus dilakukan oleh orang benar, yaitu orang yang lemah lembut itu, 但是我们应该做的呢， adalah berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Dia. 要默然安静等候在神的面前。 Dengan kata lain, 换一句话说， perkara orang fasik itu adalah urusan Tuhan. 人家作恶那是神的事， Urusan orang percaya adalah berdiam diri dan menantikan Tuhan. 我们的事呢，就是安静等候在主的面前。 Nah, sekarang apa artinya menantikan Tuhan? 现在问题说，什么叫做默然等 Kata 候？ menantikan di dalam ayat ini itu berarti 默然等候， menunggu dengan sabar, 忍耐的等待， menunggu dengan tenang di hadapan Tuhan. 安静的等候。 Jadi menantikan Tuhan itu berarti menunggu dengan sabar, menunggu dengan tenang, Tuhan bertindak di dalam hidup kita. 安静等候神来为我们做事。 Dan ini satu hal yang sangat penting yang harus kita miliki dan kita latih di dalam diri kita sebagai orang percaya. 这是非常重要，我们要在这个事上，我们要练习。 Karena di tengah godaan dan tawaran dunia yang serba instan ini, 但是在这个充满什么呢？就是马上，什么就叫马上马上这个时代， menunggu atau menanti dengan sabar untuk Tuhan bertindak di dalam hidup kita adalah satu hal yang sangat penting. 等候神是非常重要的。 Hari ini banyak orang yang tidak sabar di dalam menantikan Tuhan bertindak di dalam hidupnya. 今天有很多人已经不耐烦了，不能够安静等候神来为他征战。 Misalnya, 比方说， banyak orang ketika melihat orang lain berhasil, 很多人看见别人成功， pengen juga cepat-cepat berhasil. 自己也要快快的成功。 Nah, tetapi celakanya, 但是糟糕， mereka mengusahakan keberhasilannya bukan dengan cara Tuhan, 他们成功不是用神的方法， tapi pergi ke Gunung Kawi, 去拜拜， pergi ke orang pintar, 去找算命的人， korupsi, 贪污、 mencuri, 偷窃、 menipu, 骗人 main judi online, 啊，就是网上的这个借钱 dan lain sebagainya. 等等。 Nah, contoh lain juga. 还有 Ketika sakit tidak kunjung sembuh, 病没有得到医治， doa sepertinya belum dijawab oleh Tuhan. 祷告还没有应允， Sudah tidak sabar, pengen cepat-cepat sembuh. 不耐烦了，要赶快好起来， Akhirnya ambil jalan pintas. 结果用走捷径， Lari ke dukun, 去到那个找巫师， lari ke orang pintar dan lain sebagainya. 去找一些算命的等等。 Baru beberapa waktu yang lalu, 前不久， saya juga sangat sedih mendengar seorang rekan, saya tahu dia adalah orang percaya kepada Tuhan. 我知道有一个基督徒， Tetapi beberapa waktu terakhir ini dia sangat bergumul dengan kondisi kesehatan. 这个后来呢，他最近一直为说他的健康在那里挣扎。 Dia bertanya kepada saya, Pak Safred, 他问我，
Kalau kita berdoa minta panjang umur boleh? 祷告求长寿可以吗？ Saya bilang tentu saja boleh. 我说可以啊。 Tetapi kalau kita doa minta umur pendek, boleh nggak? 祷告求短命 Saya bilang ya tentunya boleh juga. 啊，我说也可以吧。 Tetapi saya bilang bagi saya yang paling penting bukan minta umur panjang atau umur pendek. 我说对我来说不是长命或者是短命， Tetapi di dalam keadaan apapun yang kita alami, 但是在我们所遭遇的任何的事， bagaimana kita menggumulkan hidup kita di hadapan Tuhan. 我们怎么样在神的面前活着， Dalam hidup yang Tuhan masih beri, 在神给我们的生命里面， bagaimana kita mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam hidup yang masih 要 Tuhan 了 beri. 解神到底要我们在生命里面做什么， Kita mau minta umur panjang juga. 要长寿。 Kalau Tuhan bilang pulang, ya pulang. 上帝说回家就回家吧， Kita mau bilang meminta Tuhan umur pendek, Tuhan bilang belum waktunya juga nggak bisa pulang. 要短命，神说时候还没有到。 Lebih baik bagaimana kita menggumulkan hidup ini di hadapan Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan di sisa hidup yang Tuhan masih beri. 最好的就是在神所给我们的年日里面做神要我们做的。 Lalu yang mengagetkan saya, dia berkata, 他说了一个叫我很惊奇的话， minggu yang lalu saya baru pergi ke orang pintar. 他说我上个礼拜刚刚去找算命的 Dia 人， sebutkan salah satu pemimpin agama. 他讲了一个人的名字， Saya bilang, apa yang Bapak lakukan di sana? 我说你去那边做么？ Nah, saya minta dia lihat hidup saya. 他说我请他看我的生 Apa 命 yang akan terjadi dalam hidup saya beberapa waktu ke depan? 那我前面我要遭遇到什么事呢？ Nah, lalu saya tanya, apa yang orang pintar itu kasih tahu ke Bapak? 我就问他，我说哎，那个人跟你讲什么呢？ Dia bilang, ya dia juga nggak bisa lihat. 他说他也看不见。 Ya, yang dia bilang yang penting, ya sudah, berserah saja, jalani hidup ini apa adanya, nikmati 所以 setiap 那个 hari. 算命的说，我也不知道，那你就照着现在生活做下去吧。 Saudara-saudara, sangat disayangkan, padahal orang ini adalah orang yang sangat percaya kepada Tuhan. 非常可惜，那个人是信主的 Imannya 人， juga termasuk baik. 可以说是信心不错 Nah, 的。 walaupun saya mengerti pergumulan akan kondisi kesehatannya, 虽然我知道他的健康的状况， tapi apa yang dia lakukan dengan pergi ke orang pintar untuk menanyakan kondisi kesehatannya, bagaimana hidupnya ke depan, itu adalah sesuatu yang salah di mata Tuhan. 他虽然是一个基督徒，但是他去找那个算命的人是一个大错特 Nah, 错。 itu salah satu contoh orang yang tidak sabar menantikan Tuhan bertindak di dalam hidupnya. 为什么呢？他就耐不住，不忍耐等候。 Nah, contoh yang lain, 还有， ketika kita mengalami pergumulan hidup yang berat, 当我们面对生活的难处， sepertinya tidak ada jalan keluar, 好像没有出路， kita akan lebih tertarik pada solusi instan. 我们对什么很有兴趣呢？就马上就有 Kita 答 juga 案。 mungkin akan lari ke dukun, 可能你去找巫师， pergi kepada orang pintar, 找那些所谓的聪明人， daripada bergumul dengan Tuhan untuk mencari solusi masalahnya dan mencari apa maksud Tuhan di dalam pergumulan itu. 比起我们在神的面前等候啊，等候啊，没有答案啊，我们就去找那些不三不四的， Dan masih banyak contoh yang lain. 还有很多很多的例子。 Nah, pertanyaannya, apakah kita adalah orang yang lemah lembut? 问题是说，我们是不是忍耐的人呢？ Orang yang sudah menaklukkan diri kita untuk dikendalikan, dikontrol sepenuhnya oleh Allah. 我们温柔吗？我们的生命真的被神所管理吗？ Nah, jawabannya akan sangat bergantung kepada apakah kita adalah orang yang sabar menunggu atau menantikan Tuhan bertindak di dalam segala perkara hidup kita. 这个答案呢，就是在于我们是不是耐心等候，让神为我们开路征战。 Nah, orang yang lemah lembut adalah orang yang selalu sabar menantikan Tuhan bertindak di dalam hidup. 一个温柔的人生，他能够安静等候神为他行动。 Dan inilah letak kekuatan dan kemenangan orang percaya yang lemah lembut. 这就是温柔的人得胜的力量。 Nah, oleh sebab itu ayat 11
Alkitab berkata, orang yang lemah lembut akan mewarisi negeri dan akan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. 这就是第11节所说的，谦卑人、温柔人必承受地土，以丰盛的平安为乐。 Itulah rahasia besarnya mengapa Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. 这就是秘诀。所以耶稣摘录在马太福音第5章5节。 Dan itulah juga sebabnya mengapa pemazmur di dalam bagian akhir Mazmur 37 ini, tepatnya ayat 34, 所以在诗篇37篇的最后一节， sekali lagi mengingatkan, nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. 所以在这里也提醒我们说，这里说要耐心等候耶和华。 Jadi murid lemah lembut yang memiliki bumi. 耐心等候耶和华，遵守他的道，他就抬举你。 Nah, 3 karakteristik atau ciri hidup orang lemah lembut yang memiliki bumi yang bisa kita pelajari dari Mazmur 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 温柔的人的3个特点。 Yang pertama apa? Ayo kita baca sama-sama. 温柔的人的特点，第一是什么呢？ 1, 2, 3 ya. Dapat mengendalikan amarahnya. 能够控制你的怒气。 Yang kedua, 第二， percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. 相信神，把自己交托神。 Yang ketiga, selalu menantikan Tuhan di dalam hidupnya. 安静默然等候神。 Nah, saya tutup dengan satu pepatah Tionghoa kuno. 我用一个中国的说话来做一个结 Nah, 论。 pepatah Tionghoa kuno ini berkata, jika ada kelemah lembutan di dalam hati, 这里说，如果心中有温柔的话， maka ada keindahan di dalam karakter. 所以在我们的性格里面能够显出这个美好。 Jika ada keindahan di dalam karakter, 如果在我们的性格里面美好， maka ada kerukunan di dalam rumah. 所以在家里面就和睦。 Jika ada kerukunan di dalam rumah, 如果家里和睦， maka ada ketenteraman di dalam negeri. 在国家就有安宁。 Jika ada ketenteraman di dalam negeri, 如果国家安宁， maka ada damai di atas bumi. 地上平安。 Jadi menurut pepatah ini, 根据这个中国的说话， kunci dari keindahan karakter, 这个性格的美好的钥 kunci 匙， dari keindahan rumah tangga, 这个美好家庭的秘诀， kunci dari keindahan negeri, 国家的美好的秘诀， bahkan kunci dari keindahan bumi adalah kelemah lembutan. 地上的秘诀就是温柔。 Nah, tetapi jauh sebelum pepatah ini ada, 在这个中国人的说话之前， Tuhan Yesus sudah berkata di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-5. 耶稣基督已经在马太5章5节说了。 Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka yang akan memiliki bumi. 温柔的人有福了，因为他们必承受地土。 Dan Alkitab telah berkata jauh sebelumnya dalam Mazmur 37 ayat 11. 在耶稣载路之前，很久很久以前， Orang-orang yang lemah lembut akan mewarisi negeri. 诗篇37篇已经说了，温柔谦卑的人必承受地土， Dan akan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. 以丰盛的慈爱、平安为快乐。 Nah, oleh sebab itulah Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 4 ayat 2 menasehatkan sekalian kita orang percaya. 以弗所书4章第2节，保罗这样劝勉我们： Hendaklah kamu selalu lemah lembut. 要始终谦卑温柔。 Ayo kita baca sama-sama Efesus pasal 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu lemah lembut. 要始终温柔。 Limus tahukah? 祷告，天父上帝，谢谢你的恩典。你知道我们每一个人的需要，我们每一个人都有发怒的时候，但是帮助我们在发怒的时候还是理智要受到控制。我们没有力量，但是我们里面有圣灵。当我们
低头，在圣灵的管辖之下，我们就有这个力量，帮助我们听到要行道，在家里行道，在教会行道，在社会行道。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, firman Tuhan sangat dibutuhkan oleh kami setiap orang. Tidak ada satu orang yang tidak perlu. Karena kami setiap orang, bagaimana sabarnya kami pun, kami ada saat-saatnya kami marah, bahkan tidak terkontrol. Tetapi jikalau kami mau tunduk kepada Tuhan, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami akan memampukan kita. Tuhan tolong, waktu kami marah, jangan sampai seperti kuda yang terlepas, tetapi di dalam amarah kami tetap terkontrol. Karena kami adalah anak Tuhan. Ada Roh Kudus yang memampukan kami yang tidak mampu ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang sudah memberkati setiap orang di sini. Terima kasih Tuhan, berkati akan hamba-Mu Samuse, di mana beliau berada menyampaikan firman, ada kuasa, ada urapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Tuhan berkati. 非常谢谢沙牧师今天给我们传讲非常重要的信息。Kita bersyukur, terima kasih kepada Pendeta Sapret yang sudah membawakan firman yang begitu penting buat kita. 今天的信息给我们看见，一个信靠耶稣的人也是顺服的人，一个信靠耶稣基督的人是把自己委身给神，把自己和自己的事情交托给神的人。Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa orang yang percaya Tuhan adalah orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan dan juga menyerahkan perkara-perkara kita. Ya, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. 信靠顺服. Kita angkat puji-pujian iman bakti. Iman